Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton yang sedang menyaksikan pembentangan saya. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu reaksi peserta program keusahawanan komuniti COVID-19 dalam talian. Reaction of participants of the COVID-19 Online Entrepreneurship Program. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Shah Nazim bin Shahal. Saya bertugas di College Community Kuching. Umum maklum sejak penularan pandemik COVID-19, ianya merupakan krisis kesihatan terburuk yang telah mencetuskan ketidaktentuan ekonomi, kesihatan, pendidikan, sosial dan politik. Impak kepada pandemik ini telah merubah landscape sektor buruh di Malaysia. Menurut laporan daripada Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso, di Malaysia merekodkan 81,000 orang pekerja telah diberhentikan. Mengikut statistik Pertubuhan Buruh Antarabangsa, lebih kurang 144 juta tenaga kerja hilang pekerjaan pada tahun 2019 dan ini menyaksikan peningkatan drastik iaitu seramai 255 juta orang pekerja telah hilang pekerjaan pada tahun 2020 di seluruh dunia. Ini adalah daripada statistik International Labour Organization. Terkesan lantaran senario pekerja yang kehilangan punca pendapatan akibat diberhentikan kerja, institusi ini telah mengambil langkah proaktif melaksanakan program keusahawanan komuniti COVID-19 secara dalam talian khas kepada golongan terjejas ini dengan memberikan latihan kemahiran dan keusahawanan selama tempoh 3 bulan. Maka setiap pelaburan yang dilakukan oleh organisasi perlu dikaji bagi memastikan wang yang telah dilaburkan dengan memberi latihan ini memberikan pulangan yang menguntungkan dan program ini berkesan dan signifikan kepada peserta. Ulasan kajian lepas yang juga merupakan penyataan masalah saya adalah kajian tahap kepuasan pekerja di sektor awam terhadap latihan secara atas talian dalam mendepani pandemik COVID-19 di Malaysia yang telah dilakukan oleh Muhammad Safiq Lamsar dan rakan-rakan pada tahun 2021 mendapati tahap kepuasan responden terhadap pengurusan latihan secara atas talian adalah pada tahap sederhana. Dan kajian yang dilakukan oleh Ugartini Mageswaran pada tahun 2021 melaporkan pengajar lebih mengutamakan pengajaran bersemuka kerana persekitaran bilik darjah yang lebih selesa. Oleh sebab itu, kebanyakan guru mengalami banyak kekangan untuk mengajar secara dalam talian. Dan apabila latihan telah tamat, maka slot latihan tersebut berakhir tanpa aktiviti susulan. Kajian ini juga daripada Muhammad Safiq Lamsar dan rakan-rakan pada tahun 2021. Jadi objektif kajian saya, kajian ini dijalankan untuk menilai keberkesanan program keusahawanan komuniti COVID-19 yang dilaksanakan sepenuhnya dalam talian menggunakan model penilaian Kirkpatrick. Seperti sedia maklum, model ini mempunyai 4 tahapan penilaian. Walau bagaimanapun, penyelidik hanya mengkaji tahap pertama iaitu reaksi. Dalam reaksi peserta dikategorikan kepada 3 konstruk untuk pengukuran, iaitu konstruk-konstruknya adalah terdiri daripada konstruk penganjur yang mengandungi 10 item, konstruk pengajar yang mengandungi 8 item dan konstruk bahan khusus yang terdiri daripada 7 item. Sedikit penjelasan berkenaan dengan model penilaian Kirkpatrick.
Model ini telah dibangunkan oleh Profesor Emeritus Donald Kirkpatrick. Ianya mula diperkenalkan pada penghujung tahun 1950-an. Model Kirkpatrick ini mungkin merupakan model yang paling terkenal untuk menganalisis dan menilai hasil program latihan dan pendidikan. Ianya mengambil kira apa sahaja bentuk latihan, sama ada tidak formal ataupun formal, untuk menentukan pencapaian peserta berdasarkan kriteria 4 tahapan. Jadi kalau kita tengok pada Rajah 1, model penilaian Kirkpatrick ni, pada tahapan yang paling rendah adalah disebut sebagai reaksi, iaitu bagaimana menilai bagaimana reaksi peserta terhadap penganjur ataupun kepada pembekal latihan. Kemudian tahapan seterusnya adapun pada tahap yang ketiga adalah pembelajaran, iaitu menilai apa yang dipelajari dan disimpan daripada pengalaman pengajaran. Kemudian tahap ketiga iaitu tahapan kelakuan, untuk menilai sama ada pelatih dapat mengaplikasikan apa yang telah dipelajari di tempat kerja. Dan untuk tahapan yang keempat dan paling tinggi adalah model Kirkpatrick ini menilai kesan latihan yang membawa kepada perubahan budaya kerja yang positif. Metodologi kajian ini menggunakan kaedah deskriptif dan menggunakan instrumen soal selidik. Persampilan adalah terdiri daripada 15 peserta program. Instrumen kajian dihasilkan daripada pengubahsuaian borang soal selidik sedia ada yang digunakan di institusi ini dan telah disemak oleh 3 orang pakar. Nilai kebolehpercayaan Cronbach Alpha adalah pada sekitar nilaian 0.90 hingga 0.97. Dan analisis data yang digunakan adalah Statistical Package for Social Science, SPSS versi 21. Kita beralih kepada dapatan kajian. Berdasarkan jadual 1, analisis deskriptif demografi peserta, seramai 9 peserta adalah terdiri daripada lelaki. Jadikan jumlah peratusannya adalah 60%, manakala selebihnya 40% adalah perempuan. Lebih kurang peserta melebihi daripada umur 40 tahun adalah 6 orang, iaitu mewakili 40%, manakala 60% adalah mereka yang di bawah umur 40-an. Dari segi bangsa, Melayu mewakili majoriti peserta khusus, iaitu seramai 12 orang, manakala bangsa Cina seorang dan etnik Sarawak iaitu mewakili 2 orang. Kalau kita lihat kepada kelayakan akademik peserta program ini, 8 orang ataupun mewakili 53.4% adalah terdiri daripada mereka yang memiliki kelayakan akademik XPM dan ke bawah. Manakala selebihnya iaitu 46.7% daripada mereka adalah memiliki kelayakan akademik STPM, sijil kemahiran, diploma dan ijazah sarjana. Untuk demografi peserta ini dalam sektor kerajaan, 13 orang tidak bekerja ataupun telah diberhentikan kerja dan juga terjejas pendapatan. Manakala 2 orang yang bekerja ini, salah seorangnya adalah merupakan seorang guru yang berminat untuk mengikuti program ini, manakala seorang lagi telah ditawarkan pekerjaan semasa beliau sedang mengikuti program ini. Maka jumlahnya adalah 2 ataupun mewakili 13.3%. Kalau kita lihat daripada pengalaman bekerja, lebih kurang 46.7% mereka adalah telah memiliki pengalaman bekerja
16 tahun dan ke atas. Untuk makluman, penonton mereka yang memiliki pengalaman bekerja 21 hingga 25 tahun ini adalah terdiri daripada pesara-pesara tentera. Pesara-pesara tentera yang telah diberhentikan ataupun telah hilang punca pendapatan. Manakala selebihnya adalah suri rumah ataupun memang bekerja secara tidak tetap. Kalau kita tengok daripada demografi pengalaman keusahawanan, 7 orang ataupun 7 peserta mewakili 46.7% ada pengalaman keusahawanan. Walau bagaimanapun 100% ataupun keseluruhan peserta ini tiada pengalaman keusahawanan secara formal dan tidak pernah mendapat latihan. Untuk pengalaman keusahawanan ataupun secara berniaga secara kecil-kecilan, 14% atau 14 orang ataupun mewakili 93.3% peserta mempunyai pengalaman kurang daripada 5 tahun dalam keusahawanan. Mereka yang kurang keusahawanan ini adalah terdiri daripada mereka yang meniaga secara kecil-kecilan. Manakala seorang saja ataupun mewakili 6.7% mempunyai perniagaan walau bagaimanapun tidak pernah, seperti yang dikatakan tadi, tidak pernah mendapat latihan secara formal. Untuk jadual 2 adalah perincian item-item yang mewakili konstruk penganjur. Terdapat 10 soalan ataupun item untuk mengukur reaksi peserta terhadap penganjur. Berdasarkan kepada 10 item yang dinyatakan di sini, kesemua item yang diukur menunjukkan nilai min yang melebihi 4.1%, iaitu tinggi. Di sini menunjukkan bahawa peserta majoriti 100% peserta sangat berpuas hati terhadap objektif penganjuran, komunikasi penganjur dengan peserta, arahan dan makluman penganjur jelas dan mudah difahami, sidang video di atas talian oleh penganjur jelas, capaian internet penganjur baik, tempoh latihan yang diberikan memadai, persiapan kelengkapan komunikasi anda dan juga penganjur adalah baik, penganjur mudah dihubungi dan penganjur sangat membantu semasa tempoh program. Dan akhir sekali, untuk konstruk penganjur, peserta sangat berpuas, perasaan mereka adalah berkursus secara online ni adalah mereka sangat berpuas hati. Manakala untuk konstruk pengajar pula, di sini adalah untuk mengukur kompetensi pengajar yang telah menjalankan, yang telah melaksanakan tugas sebagai pengajar dalam program ini. Terdapat 8 item untuk mengukur pengajar yang terlibat dalam program ini. Seperti dalam penganjur tadi, rata-rata peserta yang terlibat sangat berpuas hati dengan pengajar. Antara item-item yang ditanyakan adalah peserta sangat berpuas hati dengan pengajar yang kompeten dan berpengalaman. Pengajar telah menyediakan nota dan slide khusus. Pengajar juga pembentangan adalah jelas dan tersusun. Pengajar mampu meningkatkan motivasi peserta. Pengajar dapat menggunakan masa dengan berkesan. Pengajar sentiasa bersedia membantu. Pengajar menerangkan modul keusahawanan diaplikasikan dalam perniagaan dan pengajar memberi ruang untuk bersoal jawab dengan peserta. Rata-rata 100% ataupun nilai minnya menunjukkan angka 4.1 ke atas, iaitu tinggi dan sangat berpuas hati.
Bagi perincian item-item yang mewakili konstruk bahan program pula, sama juga seperti konstruk yang sebelum itu, iaitu konstruk pengajar dan konstruk penganjur. Di sini juga peserta secara keseluruhannya 100% sangat berpuas hati dengan bahan program yang telah disediakan oleh penganjur. Antara item-item yang ditanyakan adalah mewakili 7 item untuk menilai reaksi peserta terhadap bahan program. Iaitu adakah bahan kursus inti mencukupi, peralatan kursus mencukupi, peralatan sesuai dengan objektif kursus, nota dan slide mudah difahami, nota dan slide boleh dijadikan panduan berterusan, atau nota dan slide boleh membantu saya memberi latihan kepada orang lain, dan juga nota dan slide boleh dijadikan panduan memulakan perniagaan. Rata-rata secara keseluruhannya peserta adalah nilai min melebihi daripada 4.1 dan rata-rata peserta sangat berpuas hati dengan bahan program. Cara keseluruhannya, kesimpulan, reaksi peserta program keusahanan College Community dalam talian, rata-rata penganjur, pengajar, bahan program mempunyai nilai min yang melebihi 4.1 iaitu tinggi. Satu soalan bonus yang ditanya kepada peserta adalah reaksi keseluruhan peserta terhadap program ini. Menunjukkan nilai min sangat tinggi iaitu 4.7. Jadi hasil kajian ini menunjukkan majoriti peserta kursus sangat berpuas hati mengikuti program keusahanan komuniti dalam talian sepenuhnya, iaitu melebihi nilai interpretasi skor min 4.1. Analisis kajian juga menunjukkan pengajar adalah sangat kompeten dan secara keseluruhannya melaksanakan program latihan dalam talian memerlukan komitmen, kompetensi, bahan program serta komunikasi susulan dan berterusan kepada peserta. Sekian, terima kasih.